Okey, Assalamualaikum. Okey, so ini adalah video susulan madam tentang topik yang kita belajar hari Khamis minggu lepas. Okey, saya ulang balik. So kita hanya nak belajar tentang kemahiran proses sains. So apa yang kita nak belajar hari ni? Hari tu kan, hari Khamis tu. So saya ulang balik. Kita telah bina 3 silinder yang mempunyai saiz tapak dia sama. Okey, saiz tapak dia sama, tetapi ketinggian yang berbeza. Nampak tak? Saiz tapak sama, ketinggian berbeza. Okey? Kemudian, apa yang saya nak suruh kamu perhatikan ialah ada kipas. Kita tutup kipas dulu. Okay. Apa yang saya nak kamu perhatikan hari itu adalah yang mana akan tumbang dulu. Masa untuk silinder tumbang. Masa untuk silinder tumbang, maksudnya yang mana cepat, yang mana lambat, yang mana paling lambat. Yang tu. Apabila landasan kita ni disengitkan. So sekarang kita tengok lagi sekali, letakkan dia bagi sama. Dan bila kita sengitkan dia, perhatikan. Yang mana tumbang dahulu? Kemudian nampak kan yang mana bergerak dulu tadi? Yang ini kan? Tapi dua-dua tersangkut sebab ada ring ni. Okey? So, yang ini akan jatuh dahulu. Nombor 2. Kemudian, yang ini. Okey. So, Mira suruh kamu buat pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Ramai yang boleh jawab. Tetapi, ramai juga yang salah. Yang betul, ada seorang kot yang betul. So, macam mana? Okey, Mira akan tunjukkan. Kita tunggu. Lihat apa yang madam akan tulis lepas ni. Okey. So tengok apa yang madam nak terangkan. Yang pertama, kamu kena cari PM. Yang kedua, kamu kena cari PB. Yang ketiga, kamu kena cari P malar, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan. So apa benda 3 ni? So ramai yang dah nyatakan kepada madam benda ni betul lah. Jawapan yang kamu bagi tu kebanyakan yang betul. Dan ada yang bagi dekat saya, kamu catatkan dalam jadual pemerhatian, kamu buat 3 macam ni. Kamu tak ini PM, ini PB, ini P malar. Ini bukan jadual pemerhatian. Okey, ini bukan jadual pemerhatian. So apa PM? Yang kita manipulasi maknanya yang tak sama. So tadi kita ada silinder rendah, silinder yang tinggi sikit dan silinder yang paling tinggi. Macam mana rupa bentuk silinder? Lebih kurang lah. Okay. Dia ni tak pandai nak lukis sangat. Lebih kurang lah kan? Okey. Tak nampak? Macam tu. So, yang mana yang akan jatuh dulu? Mana yang jatuh dulu yang kita perhatikan? Bila kita perhatikan, maknanya inilah pemboleh ubah yang bergerak balas. Maknanya kita perhatikan benda tu, dia bergerak balas. Okey. Apa yang bergerak balas? Itulah yang kita perhatikan. Faham tak? Berbelit-belit kan? Okey, tak apa. So, yang mana jatuh dulu? Yang tinggi jatuh dulu. Kemudian yang rendah sikit jatuh dulu. Kemudian yang paling pendek ini. Paling pendek jatuh paling last. Paling lambat. So, daripada sini, apa yang kita perhatikan? Ialah silap. Okey, banyak pula tersasul. So, yang kita perhatikan ialah silinder mana tumbang dulu ataupun masa silinder tumbang. So, yang kita perhatikan ialah masa untuk silinder tumbang. Ini yang kita perhatikan. Bermakna inilah juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jelas tak? Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita manipulasi bermakna apa yang berbeza. Okey, manipulasi bermakna apa yang beza. Maknanya yang berbeza. Yang tidak sama. Apa yang kita tak samakan dia. Kita mesti buat benda tu supaya tak sama. So, apa yang tak sama? Semua tahu. Ramai yang jawab betul hari tu. Ketinggian silinder. So, manipulasi ialah benda yang berbeza ataupun tak sama, iaitu ketinggian silinder. Boleh baca tulisan madam Dulu nak jadi doktor tapi tak jadi. Okey, madam jadi cikgu lagi best.
Alright, so yang tak sama adalah ketinggian silinder. So ini adalah PM. Ini adalah PM. Makna PM ialah ketinggian silinder. PB ialah masa silinder tumbang. P malar. Malar maknanya sama. Malar maknanya apa yang sama. So, apa yang sama? Ramai yang jawab betul hari tu, iaitu saiz tapak silinder. Benda ini ramai yang faham, tetapi kamu tak tahu nak catatkan, cara nak catatkan. So, bila saya tanya, apakah pemboleh ubah yang dikenal pasti dalam soalan ini? So, kamu kena tuliskan. Ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah yang dimanipulasi, iaitu ketinggian silinder. So, pemboleh ubah yang kedua yang bergerak balas. Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? So, nak cari kat mana? Apa yang kamu perhatikan tadi? Apa yang kamu perhatikan tadi? Masa silinder tumbang. Kamu perhatikan ialah masa silinder tumbang. Okey. Kemudian, pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa yang sama dalam soalan ni? Saiz tapak silinder. So inilah 3 pemboleh ubah tersebut, iaitu ketinggian silinder, masa silinder tumbang dan saiz tapak silinder. Bukannya 3 pemboleh ubah itu ialah pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan malar. Bukan. Okey. Boleh faham ya? Boleh faham setakat tu? Okey, sekarang ni madam suruh masukkan jadual. Catatkan jadual di dalam satu jadual keputusan ataupun jadual pemerhatian. So, ini madam ajar cara nak buat jadual. Macam mana? Nak buat jadual, benda yang perlu ada dalam jadual hanyalah 2 ini saja. Pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh buah bergerak balas. So, kamu buatkan jadual macam ni. Nanti buat betul-betul lah pakai pembaris. Okey, buat lawa-lawa. So, yang mula-mula ni sekali, kamu tuliskan PM. Yang kedua, kamu tuliskan PB. Jangan tulis pemboleh ubah dimanipulasi. Salah. So, apa pemboleh ubah dimanipulasi tu? Yang ini. Masukkan ini. Masukkan ketinggian silinder ini dalam peta ni. Dan PB, bergerak balas. Masukkan masa silinder tumbang dalam peta ini. Jelas tak? Jelas ya? Okey, so kita tulis. PM ialah ketinggian silinder. Ketinggian silinder. PB ialah masa silinder tumbang. Okey, ketinggian silinder. Ada berapa jenis silinder tadi? Ada berapa ni? 3 kan? Maknanya, rendah, sederhana, tinggi. Boleh? So kita tulis. Silinder yang rendah, silinder yang sederhana tingginya, sederhana, dan silinder yang tinggi. So, gariskan. So, silinder yang rendah, yang mana yang bila silinder yang rendah, masa dia tumbang bila? Paling lambat, betul. So, tulis paling lambat. Silinder yang sederhana, cepat. Tapi yang paling cepat tumbang ialah silinder yang tinggi. So, tulis paling cepat. So, inilah jadual pemerhatian kamu. So, ini adalah jadual pemerhatian ataupun jadual keputusan. Perlu tak malar masukkan dalam jadual? Tak perlu. Bermakna bila kita buat eksperimen, inilah cara kita nak catat di dalam satu eksperimen. Cara nak catat keputusan. Yang penting kita tahu PM, kita tahu PB. Okey, jelas tak? Jelas ke? Macam ni ke? Macam ni? Okey, macam ni atau macam ni? Macam ni atau macam ni? Okeylah. So, harap dengar betul-betul video ni. Lebih kurang 10 minit ni video madam bagi. Kemudian saya nak kamu respon dalam Telegram ataupun dalam Telegram lah. Sebab waktu cuti ni madam tak nak guna Google Classroom. Respon dalam Telegram, faham atau tak faham. Lepas tu madam akan bagi satu soalan susulan untuk uji sama ada. Satu soalan lain pula. Dan suruh buat benda yang sama. Nak tengok kamu faham atau tak faham.
Okey. Jelas ya? Bye-bye. Annyeong.